recognize tak mana? Boleh lah ni. Handsome lah. Sekarang pun handsome. Memang bak kata orang tu, muka fierce, berambut. Assalamualaikum. Kembali kita di dalam No Concept Channel, di dalam segmen Aku Budak Motor / Aku Budak Design / Aku Budak Cutting. Sekarang bersama aku, ini seorang hamba Allah yang telah berhijrah. Okey, Ustaz Rahim. Okey, inilah Ustaz Rahim, aka kita panggil dia Lepe dulu. Okey, apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, syukran. Okey. Jadi ni boleh tak kasih tahu dengan budak-budak Sitabung ke penonton kan macam mana, okey, bila pas motor apa, macam mana boleh masuk dalam XTB Sitabung? Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih kerana menjemput ataupun boleh aku gunakan menjemput Silakan Ustaz, silakan. Menjemput aku untuk ditemu ramah. Okey. Aku pas motor tahun 1994. 1994. Sama, okey. Tapi aku tak join budak motor. Dulu aku punya muda aku Pak Orchard lah. Orchard. Aku lepak Center Point. McDonald Center Point. Okey. Bila rumah aku dalam 15, 16, aku lepak Galleries dengan budak West Coast. Galleries. Okey. Jadi ini tempat-tempat aku lah. Jadi bila aku pas tahun 94 tu, kan, jadi budak-budak town ni banyak tak ada motor. Jadi diorang naik MRT. Jadi aku kira ketinggalan lah. Jadi yang happening tu selalu dalam MRT, nak keluar MRT. Situ demi tempat happening. Jadi aku pula ni ada motor kan. Yes. Jadi aku jumpa sana je. Jadi yang happening ni semua, aku tak boleh join. Sebab aku ada transport sendiri kan. Jadi macam mana dah berbual. Aku dengan Pek Bun. Aku dengan Pek Bun ni classmate. Sekolah mana tu? Tanglin Technical. Jadi aku dengan Pek Bun classmate. Jadi bila dia tahu aku pas ada motor sama Din Ketesi, kita semua classmate. Jadi Din Ketesi dengan Pek Bun ajak aku pergi campur budak design lah. Aku tak tahu design mana. Kan? Jadi aku ni tak pernah campur budak motor. Kan? Jadi aku pun ikut je lah. Itu first time aku turun 714 lah. 714. Tempat kapak, aku jumpa dengan An. Jadi kenal-kenal dengan An. An pun tak sebulung aku dulu. Kenapa An tak sebulung aku. Sebab aku ni kira aku bawa ni bukan nak membuka aib lah Bukan membuka aib. Kita jadikan iktibar untuk kita. InsyaAllah. Kita bercerita Jadi aku dah buat konsep town pergi masuk budak motor. Jadi aku ni macam nak cakap troublemaker lah kira. Troublemaker, yes. Troublemaker. Jadi An tak sebulung aku. Tapi lama-lama kan jadi okey lah. Jadi aku pun macam, walaupun aku ada motor tapi aku bukan mak motor kan. Jadi riding aku okey-okey je. Sebab tu bila aku dah campur, budak-budak tu dah macam ada yang suka riding, ada yang suka lepau. Dah macam berpecah, ada yang suka lepak. Berpuak lah senang cerita lah. Sebab tak semua yang rambut sama hitam hati lain-lain Ustaz. Semua lain-lain. Okay. Tapi okey lah, kita tetap happy lah. Memang betul. Kita tetap happy. Walaupun kadang-kadang ada perselisihan faham ataupun ada different ideology of life. At that time tu kita muda kan.
ada yang suka riding, ada yang fikir riding ni buang minyak aja. Betul. Kita pergi lepak, kita pergi road trip lepak, kita pergi Kelaki lepak. Dia dari situ bila kita pergi tempat-tempat gini, memang tempat-tempat dia memang sarang dia. Jadi motor apa yang first ni motor bila lepas tu? TZR Color Merah. Kamera. Okey, jadi pada kawan-kawan kat sana, kat luar sana, motor dia TZ merah, Cleopatra, betul tak? Yes, tepi ada Cleopatra. Ada Cleopatra. Motor itu memang hot. Jadi kita panggil dia dulu Ain TZ merah. Jadi helmet apa dulu pakai boleh tahu tak? Helmet button ke ataupun macam helmet Nova apa dulu? Ada ingat tak? Helmet button lah. Helmet button Helmet button lah. Helmet button lah. Okay. First design helmet button. Jadi adakah aku yang spray mak kau? Pun tak tahu siapa yang spray. Aku bagi Pak Bun lah. Kau give ibu ni? Pak Bun minta helmet. Jadi Pak Bun yang kira tarik aku apa. Ya, Jadi betul. aku pun tak kenal siapa-siapa kan. Kalau ada helmet, aku bagi helmet. Bayar tak tahu aku berapa. Tapi alhamdulillah walaupun dulu kita punya difference, ada yang ngam, ada yang tak ngam, tapi sampai sekarang kita punya Ya, persahabatan. betul. Dah 20 berapa tahun 20 lebih tahun, 27. 27 tahun. Tadi kita dah kira. Ada kita masih dalam WhatsApp group walaupun tak selalu berjumpa. Betul. Tetapi tetap persahabatan is persahabatan. Setiap persahabatan berkawan mesti ada yang gaduh. Ada pahit manis juga. Tapi apa pun semua, kalau perkara kecil dulu. Kita dulu gonjol jahil, tak tahu apa-apa. Betul ni kita perfect. Bila kita dah berumur, dah nak senja juga, dah nak jalan juga. Jadi kita dah, itulah. Macam Ustaz ni, dia dah berhijrah. Jadi, okay, sebelum kita pergi part berhijrah, ada tak kenangan-kenangan yang best sekali di dalam kumpulan si tabung ni? Ada kenangan, sebab ada kenangan yang mungkin Ustaz ingat, saya tak ingat. Ada yang saya ingat, Ustaz tak ingat. Jadi ada tak yang Ustaz boleh ada yang kongsikan? kita jalan raya. So kita main gap. So aku jatuh. Aku tak ingat. Aku jatuh tu baju aku semua koyak jalan raya. Dan baju aku yang kuning tu sebenarnya jatuh, yang koyak pun koyak juga. Koyak jatuh pun koyak jatuh juga. Betul. Tapi kita carry on lah sebab tak rabak. Itu aku ingat. Ya, baju kain langsir. Alamak. Itu hot lah tu. Okey, sekarang Ustaz, saya nak tunjuk awak gambar kita pakai baju kurung color purple. Kau ada tak? Aku tak ada. Tak ada, okey. Aku dah campur. Dah tak campur. Okey. Color kuning. Kuning ada. Okey. Ni kamera aku ni. Kamera kau Gambar aku ke? Gambar kau, okey. Jadi, boleh recognize tak mana? Boleh lah ni. Handsome lah. Sekarang pun handsome. Memang lah. Bak kata orang tu, muka fierce, berambut. Kalau awak pandai ini siapa? Bird. Bird apa? Selalu you panggil? Asal ketawa? Aku tanya Syul. Okey, tak apa. Tak nak cakap pun tak apa. Tapi okey. Jatuh, Mas Pul. Enal An. Okey, jadi lagi satu soalan. Kalau Saya dapat lagi masing-masing dalam grup ke? Boleh tak awak recognize orang-orang yang kat belakang ni yang pakai ni? Ni keluarga siapa? Mak cover lah. Tapi nampak macam tinggi ni. Okey lah. Kepala tak nampak. Okey, tak apa. Okey, tak apa. Dia kenal. Okey, tak apa. Okey, ini yang kita hari raya pakai baju kuning, pakai langsir, koyak. Jadi kita pergi rumah Ayat, kalau tak salah kakak dia jahitkan ke apa. Okey. Okey, ini pula. Okey. Tahu tak ini kat mana? Ini tempat parlimen lah. Ni kau ni pakai sleeveless ni? Masker ke dulu ini parlimen selalu kita nak pergi riding ke ataupun meeting place lah. Kita meeting selalu kat sini. Jadi ingat tak bila kita keluar meeting nanti kita tak keluar semua. Dua. Betul tak? Tapi macam aku bukan budak West Coast.
Aku daripada Tanglin. Oh, kau budak Tanglin Hall lah? Kau dah tinggal Tanglin. Ya, budak Tanglin Hall lah. Tinggal Tanglin. Betul. Jadi aku selalu jumpa sini lah, kalau tak pergi West Coast. Oh, same-nya Sini lagi dekat apa. Betul. Jadi ada satu insiden pasal bird. Pasal ni tempat. Kau tahu Sal? Okay, kita ada meeting kat sini. Sekali, supposingly tak tahu siapa nak kena tumpang bird. Uber naik taksi. Tahu pun kau dengan baju Montagat dengan helmet setabum lagi. Jadi aku pun tak tahu siapa yang responsible nak kena ambil dia. Jadi pun itu pun empat kelakar lah. Alih-alih bird datang, bird asal ni. Okay. Ada yang gambar ni semua Ada. Semua memory. Kita ada chalet semua. Chalet mana arwah Kamas Ketul. Ada yang tinggalkan kita. Arwah Kamas Ketul. Ketul. Aku punya ni Kamas tu kembang aku. Bagus je ni Kamas Ketul, aku suka. Dah arwah. Banyaklah kenangan kita muda pun. Setiap yang muda tu manis. Betul. Jadi yang tak manis tu datang tu bila kita dah tua. Jadi kalau kita tak berubah tu manisnya tu akan tak ada lagi. Tapi kita muda, kita masih sihat. Semua segala kita buat sedap. Betul. Misalnya kalau kita naik motor. Muda kita naik motor 8 jam pun boleh. Sekarang 40 lebih dah masuk 50 try kau. 4 jam. Tengok pinggang kau pergi mana. Dia pun kadang tengok motor Ustaz. Tengok motor. Macam dah awak dulu motor Cleopatra. Kau bawa kereta. Sekarang bawa motor apa? YBR. Motor semput lah. Jadi itu memang kehidupan. Jadi ini nak tanya kisah macam mana Ustaz berhijrah. Bila macam ataupun Allah Ta'ala tu sudah memberi hidayah. Bila? Macam mana tu? Mesti ada permulaan dia. Permulaan dia actually daripada dalam rumah juga. Dalam rumah siapa? Dalam rumah sendiri lah. Dalam keluarga aku. Aku rasa aku macam tak ada kelayakan untuk menerajui atau menjadi kapten dalam keluarga aku. Dan ini terjadi bila satu hari tu macam bila anak-anak aku ngaji, macam diorang akan tanya aku, "Pa, what is this?" Nanti aku akan cakap, "Tanya ibu lah, papa sibuk lah." Sekali kata, you ask ibu first. Itu 2 kali. Tapi sebenarnya aku tak kenal huruf. Tak tahu ngaji kan. Jadi at one time tu bila anak aku kecil lagi, budak-budak kecil ni dia very innocent kan, dia akan cakap aja. Yes, lots of question. Dia cakap, "You always ask me to ask ibu. You don't know how to read, Pak." Wow. Dia kena macam kau diri kan tu, macam kereta langgang kau terbang gitu. Betul. Faham. Sebab kau selama ni kau fikir kau boleh menipu budak yang so called tak berakal. Tapi kadang-kadang budak so called yang tak berakal ni yang akan mengajar kau. Macam aku kena tak? Budak kecil yang cakap dengan aku, yang buka mata aku. Actually, you always ask me to ask ibu. But do you know how to read? I think you don't know how to read. Budak umur berapa tu anaknya? Umur anak aku is Jebat 9 years ago. Tak, adik dia Dian. 9 years ago is anak aku about 8 years old. 10 years ago lah. Sekarang aku 8 years, 8 tahun lah. P2 lah. Baru 8 tahun, soalan dia kirakan macam ditikam pisau yang tak nampak pula. Macam ditampar gitu. Macam ditampar gitu. Dia tak cakap lah, dia tak cakap. Kau ni menipu lah, takkan nak cakap gitu kan. Dia budak kan. Dia cakap, you don't know how to read. Jadi dari tu aku rasa macam, baca Quran pun tak tahu. Semayang, rongak-rongak. Anak dah 3. Jadi macam mana akhir aku nanti kan. Pula tu time tu few weeks ataupun Usup dah interview belum Belum. Usup kan. Usup ni dia ada belajar tempat, dia belajar ngaji. Jadi dia pernah cakap dengan aku, kalau kau nak belajar ngaji kau datang di tempat. Boleh cakap nama tempat ke? Boleh. Yang baik, kenapa? Why not? Ni orang dengar nanti orang fikir lain. Masjid Pusaraman. Masjid Pusaraman. Siapa yang selalu pergi sana, diorang tahulah. Dia Masjid Pusaraman tu, arwah baru meninggal. Imam dia, arwah Haji Osman. Dia ajar ngaji kat situ. Jadi mula-mula aku biasalah dulu menolak. Kan Usup kira YP apa.
Mana ada muka yang kau hyping kau nak ajar aku, kau budak lagi. Tapi bila aku dah tampar tu, aku macam teringat dia lah. Tiba-tiba aku teringat dia. Aku cakap, Sob, orang tu ada ajar ngaji lagi ke? Dia kata, ada lah, kau datang je. Jadi aku datang. Jadi Masjid Pusara Rahman ni dia bukan macam masjid-masjid besar yang lain. Dia kecil. Dia masjid kecil. Dia tak ramai orang. Jadi bila aku datang tu, aku nampak tu orang tua ni. Tak tua sangat lah. Time tu bagi aku dia tua lah. Aku maghrib, aku datang time maghrib. Dia imam. Lepas tu dia duduk. Usop lambat. Kata aku, first dia usop lambat. Jadi aku tunggu, aku duduk situ. Dia usop cakap, ini Haji Osman. Jadi Haji Osman, arwahnya Haji Osman kan? Orang yang banyak aku terhutang budi dengan dia kan. Semoga Allah mengampuni dosa, mengampuni dia dan meletakkannya di antara orang-orang yang beriman. Amin, insyaAllah. Amin. Sebab dia baru meninggal bulan puasa tu. Baru meninggal. Last 10 day puasa dia meninggal. Jadi dia yang banyak menolong aku lah, ubah aku dengan cara dia sendiri kan. Dia macam bapak aku nombor 2 lah, sebab bapak aku dah meninggal kan. Jadi dia yang mengajar aku lah. Aku ingat first time dia aku datang kan, dia cakap, okey awak baca. Siapa nama awak? Cakap, nama saya Rahim. Okey Rahim, awak baca. Jadi buka Quran, Al-Fatihah dulu apa? Ya betul. Baca Al-Fatihah semua orang hafal. Jadi dah baca. Wah bagus. Okey, kiatkan baca. Jadi bila surah Al-Baqarah tu Alif Lam Mim kan, aku macam kenal ni huruf alif lah, tapi Lam Mim ni aku tak kenal lah. Jadi aku diam. Jadi dia tengah tulis. Jadi dia pusing. Rahim baca. Arwah dia, Rahim baca. Jadi aku diam lagi. Aku dengan satu biras aku. So aku gini biras aku. Kau baca lah. Aku dah baca Al-Fatihah, kau baca. Nak elak. Masih nak elak kau baca. Saya tu cakap aku tak kenal huruf lah. Jadi aku pusing pada dia. Aku pun tak kenal huruf. Sekali Haji, awak tak kenal huruf. Tak apa. Awak datang sini pun pasal Allah dah membuka hati awak untuk datang dan belajar. Itu permulaan yang baik. Jadi bila dia cakap gitu, aku terus macam, wah dia tak marah aku sih. Aku start belajar umur aku 37 naik 38. Ini bulan 3. Umur aku baru 37. Belum 38 lagi. 37. Jadi bagi aku macam, orang ni tak marah. Orang tua ni bagus lah. Aku tak panggil dia orang tua. Orang tua ni bagus lah. Kan dia tak memandang rendah aku. Dia tak. Walaupun aku tak kenal huruf kan. Dia dah pilih aku start. Jadi dia menggalakkan aku mengajar. Arwahnya menggalakkan aku jadi imam. Jadi nanti kalau macam ni dia tolak aku ke depan. Tak apa awak jadi imam. Baru-baru jadi imam Pak Masjid gigil jari. Jadi tapi dia suka menggalakkan. Jadi Bilal, dia bagi ilmu. Dia kata tak apa awak azan aja. Saya tak tahu azan, saya azan tak sedap. Nanti dia ceritalah pasal Bilal. Bilal tu pasal keikhlasan dia. Bilal Ibn Rabah. Bilal Ibn Rabah. Dia bukan suara dia sedap. Pasal dia keikhlasan tu yang sampai malaikat-malaikat di langit pun menunggu bila dia mengazan. Dia pun bila suara dia lantang. Itu tapi dia ikhlas, bukan dia bukan orang Arab. Dia negro, hitam. Dia bukan orang Arab. Kan jadi kalau nak compare dia dengan orang Arab, kan azan ni dalam bahasa Arab. Kan? Jadi sebutan orang Arab ni lagi baik. Sebab dia native language. Kan? Macam kau berbual orang putih, aku orang Melayu, confirm orang putih, Mak Saleh berbual orang putih lagi bagus apa? Betul. Tapi pasal keikhlasan dia. Keikhlasan dia azan tu. Sampai sekarang pun orang tak cakap muazzin, orang cakap Bilal. Orang tetap sebut nama dia. Ini apa Bilal? Ini siapa Bilal? Jadi Allah menaikkan martabat dia. Sekarang orang. So sekarang dah certified jadi ustaz ya? Aku tak nak panggil dia aku ustaz lah. Aku tak. Okey, sekarang awak ada IRS sekarang, kan. Okey, sekarang yang sekali yang kau tunjuk aku yang set tu IRS ustaz kan tu. Jadi tu saya salah ke kalau saya panggil awak ustaz? Okey lah, ini pendapat sendirilah Singapura ni diberi, memang dalam surat semua dia tulis lah ustaz gini. Terima kasih. Tapi bagi aku terlampau senang untuk title ustaz ni terlampau senang untuk diberi. Tapi pasal
ada baik ada bagus lah, tapi ni tak boleh sebut banyak-banyak lah Yelah. ARS ni Singapura ni dia control kan. Yes. Jadi yes, aku ada ARS tu I'm certified to teach Quran. Alhamdulillah. Alhamdulillah aku sekarang pun time aku ada kerja, tapi lepas kerja aku ada mengajar Quran, Alhamdulillah. Jadi tapi niat aku bukan nak jadi cikgu ke apa. Sebab niat aku tu aku tahu kan bila aku time belajar tu memang ada orang-orang yang malu untuk belajar secara formal. Jadi orang malu untuk pergi kelas yang dah terkenal kan, macam Aspire apa-apalah kan, yang terkenal. Jadi orang ada perasaan malu. Jadi I tell myself that dulu aku start pun gitu. Aku malu. Aku malu. Jadi aku nak put myself to cater to this type of group of people yang malu. Yang diorang segan nak cakap. Jadi orang-orang gini yang rugged macam kita gini. Jadi memang diorang akan cari orang yang sama linggo. Faham. Yang macam sekarang aku mengajar, Alhamdulillah ada a few group yang sama linggo, macam linggo. Jadi diorang tak segan. Diorang tak segan. Yalah. Tapi gitulah kan, cara dia memang gitu kan. Ini aku tak tahu lah. Tapi kalau Pak Luar dia tak bercakap gitu. Ni aku tak faham ni. Kau boleh cakap lagi tak? Tapi kalau Pak Luar dengan very formal punya ni, diorang tak akan cakap gitu. Jadi diorang rasa kecil. Jadi bila kita dengan kita, so far lah experience aku dah ajar about 4 years. 4 years plus. Okay, so itu dia daripada Ustaz Rahim. Siapa-siapa yang berminat nak belajar ngaji, boleh DM aku, boleh email aku dekat egoxtb@gmail.com. Kala kita kongsi bersama. Okay, Ustaz, ada tak kata-kata hikmah, kata-kata pujangga untuk penonton sana ataupun kepada budak-budak XTB kita? Ada pesanan? Silakan Ustaz. Pesanan, saya ada satu pesanan. Kita bukan cakap pasal ngaji, kita cakap pasal ilmu kan. Ilmu tu ada 2 perkara yang akan menghalang ilmu. Satu sombong, satu malu. Ini kedua halangan ini yang patut kita hapuskan. Kadang-kadang orang tu malu sampai dia tak nak belajar. Dan ada orang tu sombong, dia rasa dia tahu. Jadi tak payah belajar. Jadi ni 2. Jadi kita jangan ada sombong, kita jangan ada malu. Kalau kita tak tahu, kita bertanya. Sedangkan saya pun masih belajar lagi. Aku masih belajar lagi. Aku nak ambil diploma, insyaAllah aku nak ambil aku punya degree, insyaAllah. Kan? InsyaAllah. Jadi kita terus belajar, tapi kita jangan malu dan jangan sombong. Kalau tak tahu pun tak apa. Biar kalau dicabut nyawa kita tu, dicabut nyawa kita semasa kita tengah berusaha untuk berubah. Daripada dicabut nyawa kita tu sewaktu kita merasa bangga dengan diri yang bahawasanya kita dah tahu. Jadi kita tak payah belajar. Jadi lagi satu, macam mana kita sibuk ataupun macam mana kita gonjol pakai word gonjol. Gonjol pun satu perkara, jangan tinggal solat. Yes, itu adalah tiang agama. Itu adalah, kalau saya put in a very simple way, itu adalah tali yang memegang kita, hubungan kita dengan Allah. Solat tu kan. Hablu minallah wa hablu minan nas. Hubungan kita dengan Allah dengan hubungan kita dengan manusia. Jadi solat jangan tinggal. Walau macam mana pun kita sibuk, macam mana kita nakal itu jangan tinggal. Tetap adalah 1, 2, 3 pun tetap ada juga. Okay. Walau rongak lah. Tapi tetap teruskan. Yes, walau dipaksa, teruskan juga, insyaAllah. Okay, Ustaz ni saya kasih saya cakap satu nama ni. Awak kasih brief sikit, kasih 3 sentence lah pasal ni orang Nama dia Lost Boy lah. Lost Boy. Kenapa kalau cakap pasal Lost Boy orang ketawa Lost Boy panjang sikit lah kalau Lost Boy ni. Tak boleh 3 lah. Okay, panjang sikit je. Masa tak mengizinkan, kita panjang sikit je. Paling aku ingat dia tempat Jurong Town Hall. Ustaz? Lampu merah dia jalan, lampu hijau pak depan dia berhenti.
Jadi dia jadi lost itu. Tapi dia orang hati yang baik. Dia walau kita kutuk macam mana, hati dia baik. Betul. Dia jangan kutuk dia. Sebab bila kau kutuk dia, dia cakap balik. Lagi menyakitkan hati kau. Jadi kau peluk cium dia sudah. Lost Boy memang terbaik. Kita akan interview dia. InsyaAllah. Okey, Ustaz, sebelum kita beredak pergi, ini adalah stiker si tabung yang dinanti-nantikan oleh awak, yang awak tertanya-tanya. Terima kasih. Tunjukkan pada kamera sikit. Si tabung ni sendiri bikin sendiri, design sendiri, itu semua Photoshop semua. Okey, ini pula stiker daripada channel saya, Ustaz, No Concept Channel. Terima kasih banyak-banyak. Tunjukkan sikit juga lah. Semoga Allah murahkan rezeki. Amin, insyaAllah. Okey. Terima kasih saya ucapkan, Ustaz. Okey, itu saja daripada saya di rancangan di No Concept Channel, di dalam segmen Aku Budak Motor, Aku Budak Design, Aku Budak Cutting semua. Okey, akhir kata daripada saya, manusia berubah kan for the better. Bila manusia dah berubah for the better, kita husnuzon. Okey, kita tak payah nak cakap macam betul dia macam betul, jangan. Husnuzon. Itu je. Sebab kita manusia berubah. For the better or for the worse. Okey, itu je daripada saya. Terima kasih banyak-banyak kerana menonton channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. I love you.